sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua murid yang sedang menonton video ini. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan mengajar aspek seni bahasa, iaitu bahasa Melayu tingkatan 3, dan fokus cikgu pada hari ini ialah cerpen Legasi Tapai Ubi. Okey, iaitu 4.1.2, memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respons peribadi tentang maksud tersurat dan tersirat dalam sesuatu puisi ataupun dalam sesuatu karya sastra. Jadi, untuk video kali ini, kita akan belajar cerpen Legasi Tapai Ubi. Jom kita belajar. Berikut merupakan objektif-objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh murid-murid pada akhir video pembelajaran ini. Okey, pada akhir video pembelajaran ini, murid-murid diharapkan dapat menjelaskan watak dan perwatakan menggunakan kata kunci yang betul dan gramatis. Kedua, murid-murid diharapkan dapat menghubung kait persoalan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat menggunakan kata kunci yang betul dan gramatis. Ketiga, murid-murid diharapkan dapat menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam cerpen mengikut kronologi. Keempat, murid-murid diharapkan dapat menyatakan tema cerpen secara dramatis. Dan yang terakhir sekali, murid-murid dapat menyatakan latar masa dan latar tempat dengan betul. Tapi sebelum tu kelas, murid-murid tahu ke tapai ubi tu apa? Siapa yang pernah makan? Ini merupakan gambar tapai ubi, okey. Gambar kalau ikut zaman sekarang mungkin sudah moden kerana sudah diletakkan dalam bekas plastik. Kalau zaman-zaman dulu masih lagi berbalut dengan daun macam ni. Tapi lagi sedap tapai ubi tu dibalut macam ni. Dia ada aroma sedap. Tapi masih lagi sedap dengan packaging yang baru ni. Okey, bagi murid-murid yang belum pernah makan tapai ubi, mungkin selepas akhir video ini, mungkin murid-murid boleh cuba makan tapai ubi. Selamat mencuba. Aspek pertama yang cikgu nak ajar ialah watak. Kenapa watak? Sebelum kita pergi untuk peristiwa-peristiwa penting dalam cerpen ini, kita perlu kenal dulu watak-watak yang ada dalam cerpen bagi memudahkan kita faham. Okey, kronologi-kronologi peristiwa. Okey, bagi memudahkan kita faham apa yang berlaku dalam cerpen sebab kita dah kenal watak-watak. Okey, jadi mari kita kenal watak-watak yang ada dalam cerpen ini. Berikut merupakan 4 watak utama yang ada dalam cerpen Tapai Ubi. Dimulakan dengan Parjo. Okey, kita ada Wak Salikon, kita ada watak Emak dan kita juga ada watak Profesor Haida. Okey, secara umumnya, Parjo merupakan anak kepada Wak Salikon dan Emak. Okey, Parjo merupakan anak kepada Wak Salikon dan Emak. Manakala Profesor Haida merupakan profesor yang mengajar Parjo di universiti. Jika sebelum ini kita dah kenal watak-watak penting yang ada dalam cerpen, sekarang kita nak kenal dengan lebih mendalam setiap watak ini, iaitu perwatakan. Untuk perwatakan, kita perlu mengetahui kata kunci. Kata kuncinya ialah seorang yang. Okey, untuk perwatakan, murid-murid perlu menyatakan kata kunci seorang yang. Parjo. Parjo merupakan anak sulung Wak Salikon. Parjo juga merupakan penerima ijazah kedoktoran dan pada akhir cerpen, Parjo menjadi seorang pensyarah universiti. Okey. Perwatakan Parjo ialah seorang yang taat akan emak dan bapanya. Seorang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan.
Seorang yang tidak melupakan jasa emak dan bapanya. Seorang yang teliti dalam menjalankan kajian. Jika murid-murid dapat lihat, kesemua perwatakan Parjo, cikgu telah highlight dengan warna kuning. Okey? Kerana seorang yang dan seorang yang merupakan kata kunci perwatakan. Ini bermaksud apabila ia melibatkan perwatakan, murid-murid perlu tulis dengan lengkap. Dimulakan dengan seorang yang. Okey, kalau tak ada perkataan seorang yang, ia dikira tidak lengkap. Okey, salah. Watak yang seterusnya ialah Wak Salikon. Wak Salikon merupakan bapa kepada Parjo. Manakala perwatakan Wak Salikon ialah seorang yang gigih melakukan pekerjaan. Seorang yang mementingkan pendidikan anak-anak. Seorang yang bercita-cita tinggi dalam mengembangkan perniagaan. Seorang yang teliti ketika menjalankan sesuatu pekerjaan. Okey, jika dilihat melalui watak Wak Salikon, kita dapat lihat Wak Salikon merupakan seorang yang gigih melakukan pekerjaan dan sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya. Dan pada masa yang sama, beliau juga merupakan seorang yang sangat bercita-cita tinggi dalam mengembangkan perniagaan tapai ubi. Watak yang seterusnya ialah emak. Emak merupakan emak kepada Parjo dan isteri kepada Wak Salikon. Okey, emak merupakan seorang yang gigih membantu suami melakukan pekerjaan. Emak seorang yang prihatin terhadap anak-anak. Emak seorang yang teliti ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, kita dapat rumuskan bahawa emak merupakan seorang ibu yang baik, isteri yang baik dan sangat teliti apabila melibatkan sebarang pekerjaan. Manakala watak yang terakhir sekali ialah Profesor Haida, iaitu pensyarah Parjo di universiti. Okey, perwatakan Profesor Haida ialah seorang yang berpandangan jauh dalam melaksanakan kajian. Kajian apa ya? Okey, kita akan lihat sebentar lagi. Kita sudah kenal watak, kita sudah mengenali perwatakan. Sekarang tiba masanya untuk kita memahami sinopsis ataupun untuk kita memahami peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam cerpen. Sejak kecil lagi, Parjo membantu emak dan bapanya menjual tapai ubi. Sebut sahaja tapai ubi Wak Salikon, semua orang sudah tahu dan nama Parjo sudah sebati ataupun sudah terkenal dengan tapai ubi. Sehinggakan rakan-rakan sekolah menggelarnya Parjo Tapai. Okey, proses membuat tapai ubi agak rumit, sangat rumit dan sangat susah kerana banyak pantang larang yang perlu dipatuhi. Antaranya, tidak boleh memberitahu orang semasa nak buat tapai. Elakkan daripada terkena kotoran atau minyak. Okey, tak boleh buat bising kerana dikhuatiri tapai nanti tak jadi. Okey, jadi kita melalui awal penceritaan ni kita boleh faham bahawa Parjo merupakan anak yang baik kerana membantu emak dan bapanya menjual tapai ubi. Okey, sehinggakan Parjo dikenali Parjo Tapai. Okey, kita juga didedahkan dengan proses membuat tapai yang sangat rumit kerana banyak pantang larang. Okey, antaranya tak boleh beritahu orang kalau kita buat tapai. Okey, kita tak boleh, dan tapai tu tak boleh kena kotor, tak boleh kena minyak dan tak boleh buat bising masa buat tapai, takut tak jadi. Dengan hasil jualan tapai ubi itulah Parjo dan adik-adiknya berjaya sehingga ke Menara Gading. Setelah tamat belajar di matrikulasi selama 2 tahun, Parjo berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Profesor Haida telah memberi tugasan kepada Parjo untuk membuat kajian yang mana kajian tersebut melibatkan pembuktian tapai ubi dapat membantu mengurangkan serangan kanser. Okay. Kajian telah dilakukan dengan teliti dan akhirnya Parjo mendapati tapai ubi dapat menghasilkan bakteri yang sangat bermanfaat kepada manusia,
yang mana bakteria tersebut mampu menghalang pertumbuhan sel-sel kanser. Hasil kajian Parjo telah mendapat pengiktirafan daripada pihak universiti sehinggalah dibawa ke peringkat antarabangsa. Jadi melalui penceritaan kali ini pula, kita dapat faham bahawa dengan hasil jualan tapai ubi itu, Parjo dan adik-adiknya berjaya masuk ke universiti. Okey. Parjo pun masuk dalam bidang perubatan. Okey, dia pun buat kajian tentang tapai ubi. Yang mana kajian itu membuktikan bahawa tapai ubi dapat hasilkan bakteria yang mampu menghalang pertumbuhan sel-sel kanser. Okey. Kesannya hasil kajian Parjo itu mendapat pengiktirafan daripada pihak universiti. Okey, universiti puji dia sehinggakan nama dia terkenal pada peringkat antarabangsa. Parjo telah membawa emak dan bapanya pada majlis convocation. Kajian bertajuk tapai ubi sebagai ejen penghalang kanser telah berjaya mengiktirafnya sebagai Dr. Parjo. Bagi Dr. Parjo, kejayaan itu ialah hasil inspirasi emak dan bapanya membuat tapai ubi. Akhirnya, kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikon telah didirikan di kampung. Di kampung Dr. Parjo itulah kerana permintaan orang ramai yang semakin meningkat. Kemudian Dr. Parjo menjadi pensyarah perubatan dan meneruskan kajian tentang potensi tapai ubi sebagai pencegah alternatif kepada berbagai-bagai jenis penyakit dengan tumpuan terhadap penyakit kanser. Okey, melalui penceritaan ini pula kita dapat buat kesimpulan bahawa Parjo merupakan seorang anak yang taat kepada kedua-dua ibu bapanya walaupun pada saat dia sudah berjaya dia tidak pernah lupakan emak dan bapanya. Okey, dia membawa kedua-dua emak dan bapanya ke majlis convocation. Okey, tidak selain itu beliau juga diiktiraf sebagai Dr. Parjo, okay? Dan beliau telah mendirikan kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikon di kampung. Okay? Dan beliau juga meneruskan kajian tentang potensi tapai ubi. Dan beliau hanya tumpukan kepada pelbagai jenis penyakit, tapi tumpuan utama beliau ialah terhadap penyakit kanser. Sekarang, mari kita lihat dari segi binaan plot. Dalam aspek binaan plot iaitu permulaan, kita didedahkan lagi tentang sikap Parjo yang suka membantu emak dan bapanya menjual tapai sejak kecil lagi. Sehingga Parjo dipanggil atau digelar Parjo Tapai. Walaupun pada peringkat awal dia berasa muak dan tidak suka, tapi pada lama kelamaan dia sudah terbiasa dengan gelaran tersebut kerana bagi Parjo, niat dia hanyalah untuk membantu emak dan bapanya mencari rezeki. Dalam peringkat perkembangan pula, kita didedahkan dengan proses membuat tapai ubi yang agak rumit. Okay, bermula dengan proses mencabut ubi, mengopek kulit, memotong pendek, menjerang air, merebus hinggalah proses memeram sebelum ubi matang itu boleh dimakan. Dan kita juga dimaklumkan bahawa terdapat pelbagai pantang larang yang perlu dipatuhi semasa buat tapai ubi ni. Antaranya apa? Tak boleh buat bising. Tak boleh bagi tahu orang kalau kita nak buat tapai. Tak boleh kotor, tak boleh kena minyak. Takut semua tu, takut kalau kita buat semua perkara tu, takut kita buat tapai yang tidak jadi. Melalui hasil jualan tapai ubi itulah Parjo dan adik-adiknya berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading. Pada peringkat klimaks pula, Parjo berjaya membuktikan bahawa tapai ubi dapat mengurangkan risiko penyakit kanser. Kajian Parjo telah diiktiraf oleh pihak universiti dan dibawa pada peringkat antarabangsa. Parjo berjaya memperoleh ijazah kedoktoran sekaligus mendapat gelaran Dr. Parjo. Okey, dalam aspek klimaks ni, kita boleh buat kesimpulan bahawa Parjo telah meletakkan 1001 usaha yang mana
beliau membuktikan bahawa tapai ubi dapat mengurangkan risiko penyakit kanser sehinggalah kajian Parjo itu diiktiraf dalam universiti dan juga peringkat antarabangsa sehingga beliau mendapat gelaran Dr. Parjo. Dan pada peringkat peleraian pula, Dr. Parjo kini bertugas sebagai seorang pensyarah dan dia masih lagi meneruskan kajian tentang potensi tapai ubi sebagai pencegah alternatif kepada pelbagai penyakit yang lain, terutama penyakit kanser. Manakala perniagaan tapai ubi bapanya semakin berkembang sehingga terbinanya kilang perusahaan tapai ubi. Baiklah kelas, kita dah kenal watak, kita dah tahu perwatakan watak, kita dah baca sinopsis, kita dah tahu peringkat binaan plot untuk setiap peringkat. Kini kita nak tahu apa tema cerpen ini ya. Tapi sebelum tu kelas, pastikan murid-murid kuasai kata kunci tema, iaitu tema yang terdapat dalam kalau untuk video kali ini sebab cerpen Legasi Tapai Ubi, jadi temanya tema yang terdapat dalam cerpen. Tema yang terdapat dalam cerpen. Berikut merupakan tema yang ada dalam cerpen ini dan juga contoh peristiwa sebagai bukti. Tema yang terdapat dalam cerpen ini ialah kesungguhan seorang anak kepada peniaga tapai ubi yang ingin membuktikan bahawa makanan tradisional tersebut mampu menjadi penawar penyakit berbahaya. Ini merupakan tema bagi cerpen ini. Apakah buktinya? Terdapat dua bukti yang kukuh, iaitu Parjo bersungguh-sungguh untuk membuat kajian yang diarahkan oleh Profesor Haidar bagi membuktikan bahawa tapai ubi dapat mengurangkan serangan kanser. Setelah kajian demi kajian dilakukan, Parjo menemukan kebenaran tentang tapai ubi dan hubungannya dengan pencegahan kanser sehinggalah kajiannya mendapat pengiktirafan universiti dan dibawa ke peringkat antarabangsa. Untuk peringkat ini pula, cikgu akan terangkan bagaimana murid-murid boleh kaitkan persoalan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat dalam satu jadual yang sama. Kita akan kaitkan empat aspek ni menggunakan satu jadual yang sama. Tapi sebelum itu, cikgu nak ingatkan semula murid-murid, untuk keempat aspek ini, kita ada kata kunci yang berbeza. Untuk persoalan, kata kuncinya persoalan yang. Untuk nilai, kata kuncinya nilai. Untuk pengajaran, kata kuncinya kita hendaklah, kita haruslah, kita bolehlah. Dan untuk latar masyarakat, kata kuncinya masyarakat yang. Setiap kata kunci ini sangat-sangat penting bagi memastikan murid-murid faham, bagi memastikan murid-murid tidak lari daripada jawapan yang sebenar. Kalau tiada kata kunci, tiada markah yang akan diberikan. Berikut merupakan jadual pertama yang melibatkan persoalan, nilai, pengajaran, latar masyarakat dan juga contoh peristiwa. Jika murid-murid perhatikan, kesemua persoalan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat menceritakan perkara yang sama. Persoalan tentang kesungguhan dalam menjalankan kajian. Nilai kesungguhan. Pengajaran, kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam menjalankan kajian. Latar masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan kajian. Keempat aspek ini membincangkan tentang kesungguhan ataupun bersungguh-sungguh dalam menjalankan kajian. Sama. Kesungguhan, bersungguh-sungguh kajian. Sama sahaja empat aspek ini. Cuma yang membezakan empat ini ialah kata kunci. Untuk persoalan tentang.
Okey, persoalan tentang kesungguhan dalam menjalankan kajian. Untuk persoalan, ayat perlu lengkap. Manakala untuk nilai, nilai kesungguhan sahaja. Tiada ayat pelengkap, nilai kesungguhan. Untuk pengajaran perlu lengkap, untuk latar masyarakat juga perlu lengkap. Kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam menjalankan kajian. Latar masyarakat, masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan kajian. Jadi sama sahaja. Jika murid-murid dapat menguasai kemahiran begini, kalau contohlah murid tahu persoalan, automatik murid akan tahu nilai dan automatik murid dapat kuasai pengajaran dan latar masyarakat. Okey, untuk contoh peristiwa pula, watak yang paling tepat menunjukkan kesungguhan ialah Parjo. Kenapa? Parjo bersungguh-sungguh dalam menjalankan kajian tapai ubi bagi membuktikan tapai ubi dapat mengurangkan serangan kanser. Okey. Satu contoh peristiwa ini cukup membuktikan empat aspek. Aspek persoalan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat. Berikut pula merupakan persoalan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat yang kedua. Okey. Persoalan tentang ketaatan kepada ibu dan bapa. Untuk persoalan, ayat perlu lengkap. Nilai ketaatan. Pengajaran dan latar masyarakat juga perlu lengkap. Kita hendaklah taat kepada ibu dan bapa. Latar masyarakat yang taat kepada ibu dan bapa. Untuk persoalan, pengajaran dan latar masyarakat, ayat perlu lengkap. Okey, dan pastikan murid-murid menggunakan kata kunci yang betul. Okey, untuk persoalan tentang, untuk nilai. Untuk pengajaran kita hendaklah, untuk latar masyarakat yang. Okey, dan aspek contoh peristiwa pula, watak yang paling tepat membuktikan ketaatan ialah Parjo. Watak Parjo kerana Parjo taat kepada ibu dan bapanya dengan sanggup membawa tapai ke kantin sekolah dan warung-warung di kampungnya tanpa membantah arahan bapanya. Dia ikut je arahan ayah dia ataupun arahan bapanya. Berikut merupakan persoalan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat yang ketiga. Okey, persoalan tentang kerajinan dalam mencari rezeki. Nilai kerajinan, pengajaran kita hendaklah rajin dalam mencari rezeki. Latar masyarakat yang rajin dalam mencari rezeki. Okey, pastikan untuk setiap aspek ini, murid-murid tulis kata kunci yang betul ya. Persoalan tentang nilai, kita hendaklah masyarakat yang. Manakala untuk contoh peristiwa, watak yang paling tepat membuktikan kerajinan ialah Wak Salikon. Wak Salikon rajin mencari rezeki dengan bersusah payah terlibat dalam proses pembuatan tapai ubi yang sangat rumit dan menjual tapai ubi pada setiap hari. Aspek yang terakhir sekali ialah latar tempat dan latar masa. Berikut merupakan antara latar tempat yang terdapat dalam cerpen ini. Pertama, kantin sekolah. Kedua, rumah Wak Salikon. Ketiga, fakulti perubatan di universiti. Keempat, kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikon. Okey, kalau murid-murid nak lebih faham, nak lebih ingat, cuba cari contoh peristiwa untuk setiap latar tempat ini. Okey, apa peristiwa yang berlaku di kantin, apa peristiwa yang berlaku di rumah Wak Salikon, apa peristiwa yang berlaku di fakulti perubatan dan apa pula peristiwa yang berlaku di kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikon. Berikut merupakan antara latar masa yang dinyatakan dalam cerpen ini. Antaranya waktu pagi, selepas solat Isyak, permulaan semester dan 60 hari. Cikgu ada satu tugas untuk kamu ya. Cuba cari contoh peristiwa untuk latar tempat yang tadi dan juga latar masa. Okay, lengkapkan contoh peristiwa untuk waktu pagi, untuk selepas solat Isyak,
untuk permulaan semester dan untuk 60 hari. Itu sahaja untuk video legasi tapai ubi. Kita akan jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye-bye. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik button subscribe, klik button like dan jangan lupa komen kalau ada sebarang penambahbaikan untuk video seterusnya. Dan jangan lupa untuk turn on button notification. Okay? Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye-bye.